Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala Qur'an hudan linnas wa bayyinatin min huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajah. Sadaqallahu al-azim. An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala: Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi ومن أراد آخرة فعليه بعلمه ومن أرادهما فعليه بعلمه فإن تولوا فقل حسبي لا إله إلا وعليه توكلت رب العرش العظيم صدق الله العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا من هذا إني رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati Tuan Haji Abdul Halim bin Abdul Aziz, Tuan Imam Rangkap Ketua Kampung Padik Kangkung, yang saya hormati Encik Nasir bin Muhammad Said, yang saya hormati Tuan Haji Ibrahim bin Haji Harun, mantan Ketua Kampung, yang saya hormati Encik Ani bin Jantan, yang saya hormati semua barisan jawatan kuasa masjid, semua barisan jawatan kuasa kampung, tuan-tuan haji, puan-puan haja, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam yang berbahagia ini, hari Jumaat malam Sabtu 24 Disember 2021, bersamaan dengan 20 Jamadil Awal 1443 Hijrah. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu di Masjid Jami' Padik Kangkung ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dipermankan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Hanya saja yang layak memakmurkan, menghidupkan dan meramaikan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah. Syukur tuan-tuan, kita termasuk golongan yang dipermankan Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Syukur juga kita tahu kita akan mengakhiri kehidupan kita dengan kematian. Kita hidup di dunia ini hanya sementara jua, serta mendirikan ibadat solat, ibadat yang insya-Allah akan diperlihatkan kepada manusia, ibadat yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala
awwalu ma yuhasibu alaihi abdul yawmal qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Awal-awal perkara yang dihisab, yang dihitung, yang dikira atas hamba kita semua, yang laki-laki, yang perempuan, pada hari kiamat ialah ibadat solatnya. Maka sekiranya ianya elok, nescaya eloklah lain-lain amalannya. Termasuklah kita berzakat, berpuasa, berinfak hartanya, buat baik di dunia ini, insya-Allah akan diterima Allah. Dengan sebab apa tuan-tuan? Ibadat solat kita yang diterima Allah. Dan sekiranya ianya rosak, nescaya rosaklah lain-lain amalannya itu, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, peringatan Allah ini menyatakan kepada kita semua di kampung Parit Kangkung ini dan sekitarnya, hendaklah menjaga ibadat solatnya. Sama ada yang laki-laki, sama ada yang perempuan, yang kaya, yang miskin, yang berada, kita kena jaga ibadat solat itu dan menunaikan zakat selepas itu. Dan tidak takut melainkan kepada Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, ittaqullah, ya, moga-moga kita takut kepada Allah. Kita nak buat baik di dunia ini, kita nak berjasa kepada masyarakat di dunia ini, kita nak berjasa kepada kedua ibu bapa kita, kita nak berjasa kepada orang kampung kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, bila hidup kita bermasyarakat yang baik, hubungan yang baik, akan mendatangkan kebaikan di kampung itu. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. InsyaAllah hari jantan mendapat petunjuk. InsyaAllah mudah-mudahan Abdul Halim Abdul Aziz mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan Haji Ibrahim bin Haji Harun mendapat petunjuk daripada Allah. Kenapa tuan-tuan kita menghidupkan masjid, meramaikan masjid? Alhamdulillah, pagi tadi saya berada di Masjid Jami Sri Medan. Pukul 8.30 saya berada di Masjid Yumping. Pukul 12.30 di kampung saya, di masjid kampung saya. Malam ni saya berada di Masjid Parit Kangkung. Mudah-mudahan tuan-tuan semua yang ada depan saya menyukai masjid. Awal hidupnya, mudah-mudahan sampai akhir hayatnya tuan-tuan, kehidupannya menyukai masjid. Ada jawatan ke ndim? Tak ada jawatan ke ndim? Maka tuan-tuan hadirlah ke masjid. Jangan jadi ketua kampung aja datang masjid, lepas tu tak datang-datang. Bukan dekat sini, tempat lain saya sebut ni. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu tuan-tuan hidup awalnya mati. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zukhziha 'anil nar wa dukhil jannah faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahu azim. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Tuan-tuan, duduk dekat, ya, tempat yang kedap cahaya ke, kedap udara ke, mati itu pasti akan datang. Tiap-tiap hari malaikat Israel akan tengok kita, waktu pagi ke, waktu petang ke, waktu tengah hari, waktu malam. Dia tengok Tuan Haji Abdul Halim, dia tengok Tuan Haji Ibrahim Harun, yang lain-lain dia tengok juga. Dia tengok orang ni macam mana keadaan hidupnya. Ya, saya ditengok juga. Tuan-tuan perempuan yang ada juga ditengok semuanya. Bila nak diambil nyawanya.
Ada manusia bila malaikat Israel nak ambil nyawanya, diminta dengan Allah, tangguhkan sebentar kematianku. Tapi Allah kata tidak, pasti aku akan ambil nyawanya. Tuan-tuan, kematian kita pasti akan datang. Alhamdulillah tuan-tuan, namai sahabat kita yang rajin datang ke masjid. Saya ingat lagi tuan-tuan dari minggu yang lepas, Imam Masjid Jami Bindu Tuan Haji Nahar Jauhar meninggal dunia. Sempat saya mandikan tuan-tuan. Ia rajin datang ke masjid, rajin datang majlis ilmu. Sampai dia sakit, homodoisi pun dia datang ke masjid. Harap-harap kita juga begitu. Harap-harap semua yang ada di sini begitu juga. Susah payah macam mana pun COVID-19 ini, sibuk macam mana pun, penat macam mana pun, maka insya-Allah tuan-tuan kita hadir ke masjid. Jangan tangguh-tangguh untuk membuat kebaikan, jangan tangguh-tangguh untuk mencari keredaan Allah, jangan tangguh-tangguh kita nak bertakwa kepada Allah, nak beramal salih dengan Allah. Jangan tangguh-tangguh. Jangan sampai bila nak pencin aja kita nak datang ke masjid. Rupanya baru sampai datang ke masjid dah potong dua-dua kaki kencing manis. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kadang tuan-tuan baru nak datang ke masjid, pencin, seminggu Allah bagi dia stroke, tak boleh berjalan tuan-tuan, terkebil-kebil di atas katil tuan-tuan. Itu yang macam tu, yang kahwin sampai 4, bini sana sibuk, bini sini sibuk, dah tak sempat dah. Nak ngurus diri sendiri tak sempat, nak ngurus bini pula tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jangan tangguh-tangguh kita beramal ibadat. Jangan kita kata bila saya dah tua baru nak beribadat. Anak muda bila saya dah habis belajar baru saya datang ke masjid. Tidak tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan, dua nikmat yang kita kena jaga, kena perhatikan dalam hidup kita. Yang manusia banyak melupainya, yang banyak manusia tak ambil peduli dengan dua nikmat ini. Apa dia tuan-tuan? Sehat tubuh badan. Tengok hari jantan, sehat tubuh badan. Kemana-mana dia sehat saja. Sehat tak datang, dia pergi tempat lain. Hari ini kata dia dia beritahu Tuan Imam, ya sini ada namanya Encik Sehat, maka dia sehat dah dia. Yang kedua tuan-tuan, diberikan kelapangan masa. Tuan-tuan ada kelapangan masa. Cuba tuan-tuan tengok tempat-tempat lain tuan-tuan, yang di Urangan, di Kelang tuan-tuan, di Putrajaya tuan-tuan, di Mentakap, banjir tuan-tuan. Mana nak pindahkan barang, mana nak pindahkan, sibuk tuan-tuan. Nak menyelamatkan diri. Itu Allah baru bagi peringatan kepada kita. Hari ini kita ada dua nikmat yang kita bersyukur sangat kepada Allah. Sehat tubuh badan dan diberikan kelapangan masa. Dan Allah ingatkan kepada kita, dan pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Apa yang kita buat dekat dunia ni, baik ke tak baik ke, itu sebabnya dalam surah Mulk ayat yang kedua, Allah ingatkan kepada kita. Dia kata apa tuan-tuan? Bahawa kamu ini masa hidup, masa nak mati tu, nak tahu kebaikan kita. Berapa banyak amalan kita, berapa banyak ibadat kita yang kita lakukan. Yang muda, yang tua, yang sederhana, Allah akan tengok pada kita. Itulah kenyataannya tuan-tuan. Wakil rakyat pun mati, PM pun mati, semuanya akan mati tuan-tuan. Termasuklah saya yang bercakap ni juga akan mati. Tapi biarlah mati kita disebut dengan kebaikannya. Mati kita diperingatkan diri kita, orang suka kepada kita.
Dia tengok amalan kita, dia tengok cari hidup kita, akhlaknya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah tuan-tuan, isterinya sayang padanya, anaknya sayang padanya, jiran tetangganya sayang kepadanya. Harap-harap begitulah kehidupan kita di dunia ini. Ketika itu siapa yang dijauhkan daripada neraka Jahannam? Mudah-mudahan tuan-tuan semua kita dijauhkan daripada neraka Jahannam dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Mudah-mudahan kita tak terpedaya dengan kesenangan yang ada dekat dunia ini. Malahan benda yang Allah bagi, yang Allah gunakan, yang Allah nyatakan kepada kita dengan nikmat itu, kita gunakan pada jalan Allah. Nak dapat redha Allah, nak dapat petunjuk daripada Allah, ada kereta besar datang ke masjid. Ya, ada anak ramai, ajak anak-anaknya datang ke masjid. Ada majlis ilmu, dia datang majlis ilmu. Kerana majlis ilmu itu, tuan-tuan, jalan-jalan untuk kita ke syurga. Siapa yang hadir ke majlis ilmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menuju jalan ke syurga. InsyaAllah tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur tuan-tuan. Ya, bersyukur sebab Allah bagi kita ilmu. Taraktum fikum amrayni an tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulillah. Aku tinggalkan dalam kalangan kamu dua perkara yang kamu sekali tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran kedua-duanya, yaitu kitabullah, yakni Al-Quran. Khairukum ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan yang ada depan saya ini, mereka yang beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang saya selalu sebut dalam diri saya tuan-tuan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, tuan-tuan, yang menghidupkan sunnah Nabi, tuan-tuan yang mengamalkan sunnah Nabi, sembahyang berjemaah di masjid, istighfar tuan-tuan, hidupkan qiyamun lail, banyak baca Al-Quran, InsyaAllah tuan-tuan bertaubat kepada Allah, kekalkan wudu. Itu di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, majlis ilmu kita hadir, maka tuan-tuan kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintai aku. Kita cinta kepada Rasulullah SAW. Sayang pada isteri ada batasnya. Sayang pada kekasih pun ada batasnya. Sayang pada Allah sampai akhir hayat kita dengan kalimah la ilaha illallah. Mati kita husnul khatimah. Barang siapa yang hidupnya insya-Allah disukai Allah, dikasihi Allah, disayangi Allah, Allah suka bila kita bertemu dengannya, insya-Allah tuan-tuan, al-jannah, syurga tempat itu. Maka dengan itu tuan-tuan, ya, maka sungguh dia telah mencintai aku, kata Nabi. Dan sesiapa yang mencintai aku, siapa yang cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa khatamin nabiyyin, Nabi yang maksum, Nabi yang mempunyai akhlak yang baik, Nabi yang Allah turunkan mukjizat Al-Quran, ada sifat siddiq, tabligh, fatanah, ya. Empat sifat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: siddiq, benar, amanah, tabligh, menyampaikan, fatanah, bijaksana. Mudah-mudahan tuan-tuan termasuk golongan
yang ada sifat macam Rasulullah. Paling tidak pun benar dari segi perbuatan kita, benar dari segi percakapan, benar dari segi perbuatan. Amanah tuan-tuan dengan Allah, amanah dengan ibu bapa, amanah dengan guru, amanah dengan orang kampung, amanah dengan jawatan dan tugas yang diamanahkan kepada kita. Tabligh menyampaikan, kita baca Al-Quran, kita amalkan. Kita baca sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, kita amalkan. Kita dapat ilmu, kita belajar, insya-Allah. Kita tengok YouTube, ya hari jantan buat, tengok tuan-tuan. Ya, yang baik-baik tengok lah. Jangan tengok buat video je. Rosak tuan-tuan. Ya, benda yang baik insya-Allah. Ya, datangkan iman kita, tambahkan takwa kita, kasih sayang kita kepada Allah, kasih sayang kita kepada Rasulullah, kasih sayang kepada manusia. Apatah lagi dengan ibu bapa kita. Nak dapat redha Allah, mesti nak dapat redha ibu dan bapa. InsyaAllah, anak-anak tuan-tuan yang ada di hadapan saya, kasihlah ibu bapa kita. Rupanya berkat tuan-tuan. Jaga mak kita, jaga bapak kita, jaga mak mertua, jaga bapak mertua. InsyaAllah tuan-tuan berkat kehidupan. Petang tadi saya sempat tengok mak mertua tuan-tuan. Sambil-sambil tengok mak mertua tu, agung tu dibagi, jangan tak dibagi. Bagi jangan sikit-sikit. Banyak sikit, banyaknya. Paling tidak pun yang biru tu 3 keping ke. Syukur alhamdulillah. Bukan kita bangga tuan-tuan. Kekayaan, kesenangan bukan hak kita tuan-tuan. Dengan doa ibu bapa kita, mak mertua kita, ada anak, ada cucu yang baik-baik, belajar pandai, Quran dia pandai baca, sembahyangnya dijaga, tutup auratnya dijaga. InsyaAllah tuan-tuan. Bila saya tengok tuan-tuan, kadang-kadang kita, ya Tuan Haji Habib nak mandikan mayat, ajar anak-anak mandikan. Tak apa Ustaz, Ustaz kan pandai, jalankan aja mandikan. Yuk kita potong kain kapan. Tak apa Ustaz, suruh mandikan. Saya takut, tak sampai hati nak pegang bapak saya, badannya. Nak pegang pun takut, kata dia. Bayangkan tuan-tuan, ibu dan bapa kita yang pegang kita, cebokkan kita, mandikan kita. Ada nyamuk dipukul tuan-tuan, perut sakit, disapukan niat tuan-tuan. Kita bila dia meninggal, tak nak mandikan tuan-tuan, tak nak kapankan tuan-tuan, nak nyembayangkan pun jauh-jauh kat belakang. Itu pun ditanya berapa rakaat sembahyang jenazah. Kacau juga tuan-tuan. Allah Akbar. Betul tuan-tuan. Ya, ingatlah apa yang saya sebut ni. Saya cakap ni, saya buat. Itu sebabnya tuan-tuan, insya-Allah kata Nabi, siapa yang mencintai aku, siapa yang kasih kepada aku, nescaya dia bersama-samaku dalam syurga tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dimasukkan ke dalam syurga sebab kita kasih dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tuan-tuan, ya, saya tengok perubahan Masjid Raya Kangkung ni banyak berubah. Anak mudanya dah datang. Ya, yang perempuan dah tentu, yang lelaki dah tentu. Alhamdulillah tuan-tuan, itulah perubahan. Aircon dah pasang, tak tahu juga ke tak nak datang juga. Allah, sebelum ni mana ada aircon? Tandas dah baru dah pasang, buat lagi satu. Bagusnya tuan-tuan. Jadi perancangan yang baik untuk masjid. Dan insya-Allah kapet pun baru, tengok sejadah semua sedap-sedap. Baru pula tu ada macam-macam warna, merah ada, hijau ada. Syukur alhamdulillah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebabnya tuan-tuan, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenalan dan beramah mesra di antara satu sama lain. Sesungguhnya sungguhnya kamu di sisi Allah ialah yang lebih takwanya di antara kamu. Allah ingatkan kita tuan-tuan, takwa tuan-tuan. Itu sebabnya saya nasihatkan diri saya, nasihatkan anak-anak kita, cucu kita, jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang bertakwa, jadilah orang yang beramal saleh. Jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh kita, jadikan mak bapak kita sebagai contoh kita. InsyaAllah hidup kita akan selamat di dunia ini tuan-tuan. Kalau pandai pun pandai orang yang beriman, kaya-kaya orang yang beriman, ya, hebatnya hebat orang yang beriman, disukai Allah, disukai masyarakat. Dan diingatkan lagi tuan-tuan, sungguhnya Allah mengetahui lagi mendalam pengetahuannya. Allah tahu apa yang ada di zahir kita, apa yang ada di batin kita, dan keadaan dan amalan kamu. InsyaAllah Allah tahu tuan-tuan. Besok kita semayang subuh ke, besok kita semayang isra' ke, besok kita semayang duha ke, besok kalau ada gotong royong dekat masjid datang tak, gotong royong dekat kubur datang tak, ada kematian datang tak, ada orang sakit kita ziarah tak, ada orang yang memerlukan pertolongan kita bagi pertolongan tak. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dikatakan Allah suka membuat kebaikan di dunia ini. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu lagi perkara yang saya nak ingatkan dalam diri kita, diri tuan-tuan, diri saya. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul dhan billah min husnil ibadi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sangka baik terhadap Allah itu adalah daripada sebaik-baik ibadat terhadap Allah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa sangka baik terhadap Allah itu termasuk dalam ibadat kepada Allah. Selain daripada ibadat yang biasa kita lakukan, ibadat solat, sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat, berpuasa, berzakat, menghormati kedua ibu bapa, menghormati jiran tetangga, bertanggungjawab terhadap anak yang laki-laki dan yang perempuan, mengeratkan hubungan silaturahim, kasih mengasihi antara penduduk kampung. Maka tuan-tuan, siapa yang melakukan sangkaan baik terhadap Allah, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Dihabarkan lagi bahawa sangkaan tersebut termasuk dalam kumpulan ibadat-ibadat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hari ini apa yang berlaku tuan-tuan? Banjir. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ya, kalau kita lihat kebakaran. Apa yang berlaku lagi tuan-tuan? Harga barang naik tuan-tuan. Ya, apa yang berlaku lagi tuan-tuan? Kehidupan beribadat berbeza sikit, ada SOP, ada sebagainya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tuan-tuan, kita sangka baik terhadap Allah. Allah memberi, Allah mengadakan, kita bersyukur tuan-tuan apa yang ada ini. Dan kita sangkaan baik kita terhadap Allah. Allah memberikan sesuatu itu supaya kita muhasabah diri kita, supaya kita mengingatkan kehidupan kita. Banyak tak amalan kita, banyak tak kita baca Quran, baik tak kita dengan kawan-kawan, baik tak kita dengan ibu dan bapa, sembahyang kita cepat ke lambat, sembahyang berjemaah ke tidak. Jadi tuan-tuan, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang yang beriman. Untung tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita daripada dulu sebab mak bapak kita Islam. Mak bapak kita dizahirkan sebagai seorang Islam. Duduk di kampung, ada masjid, ada surau. Cuma zaman dulu ni tak ada api, pakai pam gas, tak ada aircon macam sekarang ini. Tapi zaman dulu ramai juga yang sembahyang, walaupun disengat agas, disemat nyamuk, ada nipan, ada apa, tapi ramai tuan-tuan. Kalau cerita tarik kangkung ni, dia ada jalan tu, tuan-tuan nak ke sana pada jalan itu. Tanya cikgu-cikgu yang sekolah high school Datuk Bantar Luar, di jalan sini, naik basikal. Kalau hujan, tuan-tuan ya adik-adik, untuk mahu-mahu adik-adik, kena angkat basikal. Bukan kita naik basikal, basikal naik atas bahu kita. Itu hebat tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Tak boleh sebab jalannya licin, lecak, lumpur tuan-tuan. Zaman dulu susah. Saya ada sahabat, ada kawan cikgu. Dia sekolah high school, dia kata saya ikut jalan sini ustaz. Basikal naik atas belakang saya, atas bahu saya. Adik-adik tak pernah. Tapi dia merasa dah jadi cikgu pun, rumah besar, kereta besar, anak jadi doktor dan sebagainya. Tapi itulah kesusahan yang pernah dihadapi kita dia. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad pada jalan Allah. Tuan-tuan, 2 minggu lepas saya ngajar di Masjid Jami' Paridu. Ada orang India masuk Islam. Dia masuk Islam kenapa tuan-tuan? Dia dengar raungan azan. Dia bila azan itu, dalam detik jiwa dia, dalam hati dia, kalimah Allah itu menyusup di jiwanya. Tapi ada orang perperekehkan dia. Kau nak masuk Islam ni nak kahwin dengan perempuan ke? Kau tahu tak masuk Islam nanti kena potong koteknya tu. Wangi takut orang tu tuan-tuan. Kena potong benda tu. Allah lagi dia takut tuan-tuan. Kita jangan takutkan dia. Kita jadikan dia sebagai seorang yang insya-Allah dapat kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan keimanannya, ketakwaannya diterima Allah. Untungnya tuan-tuan, walaupun sebelum Islam dia buat tak baik, Allah akan ampunkan dosanya. Kita tak, sebab awalnya Islam, bapaknya Islam, maknya Islam. Kita kena ikut peraturan tuan-tuan. Dia tak sebelum itu. Saya tengok tuan-tuan ni, hitam orangnya tuan-tuan masuk Islam. Kita jangan cakap tangguh-tangguh Islam. Islamkan aja. 2 orang saksi, dia mengislamkan dirinya, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu datanglah pergi pejabat gadi, bawa gambar 4 keping, uruskan dekat pejabat gadi. Jadi tuan-tuan, berapa banyak dia ahli jantan dah masukkan orang Islam? Belum agak saya. Kita tak ada tuan-tuan. Saya bila tengok macam tu tuan-tuan syukur alhamdulillah ada lagi orang yang duduk dekat Malaysia ni nak masuk Islam. Kalau tuan-tuan pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak tuan-tuan, ramai tuan-tuan yang belum Islam. Kita dekat sini pun kadang-kadang jiran kita bangsa tak dapat Islamkan dia. Nasib tak baik, kita ikut cara dia. Itu lagi susah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita berjihad pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam. Tuan-tuan syukur alhamdulillah ada masjid kita imarahkan. Ada kampung kita bersatu padu. Ada yasinan kita datang baca yasin. Ada kematian kita ziarah, kita uruskan jenazahnya. Ada orang sakit kita datang bertemu dengannya. Ada satu tempat tuan-tuan bila orang sakit dia bagi 200.
Tapi itu ada tabung ni, kalau ada tak ada tabung, tak ada duit nak bagi apa ni? Tidak aja lah dibagi. 200 tuan-tuan. Orang sakit bagi 200. Satu tempat baru saya ngajar tuan-tuan. Ni kalau budak-budak disediakan es box ni, bagi air minum, ambil lah kau nak minum. Suka budak-budak datang ke masjid. Rumah tak ada air kotak, dekat sini masjid ada air kotak. Allah Akbar. Tu tuan-tuan, itu di antara daya tarikan untuk ke masjid atau ke surau. Bagusnya kat sini biar ada kuliah, ada makan top up je. Zaman dulu kita makan pakai dulang ni, sekarang dah tak nampak dah. Dah tak, kita tak jumpa, macam tak belum jumpa lagi. Tapi alhamdulillah ada lagi makan minum, iaitu daya tarikan untuk ke masjid atau ke surau. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan ingatlah Allah amat pengampun lagi maha mengasihani. Tuan-tuan ni, kalau kita lihat tuan-tuan, Allah kasih kepada orang yang beriman, Allah kasih kepada orang yang bertakwa, Allah kasih kepada orang yang beramal saleh. Itu sebabnya tuan-tuan, kita mengharapkan rahmat Allah, kita sangka baik terhadap Allah, iaitu orang yang beriman tuan-tuan. Kita jihad pada jalan Allah. Tuan-tuan ni, hari ini kita diperhatikan, saya kata banjir. Harga barang pun naik tuan-tuan. Racun daripada RM45 jadi 100 lebih. Kan mahal tuan-tuan ni. Buda singa daripada 100.5 naik harga 200 lebih. Tapi sawit 1,300 satu tan. Buah tak ada pula tuan-tuan. Waktu Jumaat ada yang bawa sabit, yang bawa garah tuan-tuan. Kebun tak ada tapi jual sawit anda tuan-tuan. Itu mencuri namanya tuan-tuan. Tapi memang ada. Tengah-tengah hari tuan-tuan, orang sembahyang Jumaat, dia bawa pikul batang garah tuan-tuan. Bawa kereta surung. Satu tan 1,300. Kalau dapat 10 tan 13,000 dim. Banyak dim duitnya tu. Tapi itulah kenyataan tuan-tuan. Allah bagi kita kesenangan. Tapi kita ni ada tak bersyukur dengan Allah? Ada tak kita makin dekat dirinya pada Allah? Ada tak kita ni tuan-tuan infakkan harta pada jalan Allah? Syukur tuan-tuan, biasa berquran tuan-tuan, kita ada Quran, ada infak Quran, kita baca Quran, kita ajar Quran. Paling tidak pun saya kata, kalau kita baca suratul Ikhlas tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dia merupakan satu perkara yang kita boleh buat, kita boleh amalkan dalam hidup seharian tuan-tuan. Kerana tuan-tuan, satu Ikhlas itu kalau kita baca, dia seolah-olahnya tuan-tuan menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Hebat tuan-tuan, suratul Ikhlas 4 ayat aja tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah itu selama-lamanya tumpuan segala makhluk. Kita tumpukan kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tiada pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada siapa pun standing dengannya. Betul tuan-tuan, ayatnya pendek. Kalau kita baca menyamai 1/3 Al-Quran. Itu sebabnya jangan tinggal baca Fatihah tiap-tiap hari. Jangan lupa baca suratul Ikhlas. Jangan lupa baca suratul Falaq. Jangan lupa baca suratul Nas. Jangan lupa baca ayat kursi. Dan kalau dapat kita amalkan baca surah Mulk yang tuan-tuan baca. Jadi insya-Allah tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat tuan-tuan ni cerita pasal sangka baik terhadap Allah, Allah ni bagi alam ini untuk manusia dengan bermacam-macam nikmat. Betul tak tuan-tuan? Nikmat hasil bumi, ada sawit, ada kebun, ada air, ada minyak, ada binatang ternakan, ada udara yang segar,
hidup yang penuh kenikmatan dan kesenangan. Allahu Akbar tuan-tuan. Dekat Pai Kangkung ni, tanah mahal ni. Kalau 1 ekar juta-juta sebab banyak taman dah. Kita tengok rumah besar-besar yang duduk bangsa dia. Kita tak dapat ni, macam mana ni? Duit tak cukup. 1 rumah 1,5 juta. Macam mana nak beri tuan-tuan? Jadi tuan-tuan, ya, mudah-mudahan hidup yang penuh kesenangan, dan itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirasai nikmatnya oleh manusia kita lah. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, ya, kalau kita lihat kadang-kadang alam ini ada yang membawa bencana seperti saya kata tadi tuan-tuan, air banjir, robohkan rumah, ya, rosak tuan-tuan peralatan perkakas. Dan kadang-kadang tuan-tuan hujan, ya, terus menerus banjir, tak ada makan, tak ada minum, ada yang kematian. Jadi tuan-tuan, bagi kita ni tuan-tuan, dia sebut tentang, ya, perkara ini kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin peristiwa tersebut sebagai ujian keimanan atau musibah akibat perbuatan manusia itu sendiri. Tuan-tuan, betul lah tuan-tuan, kita kurang dekat dengan Allah, jarang berdoa. Yang paling senang ni, lepas sembahyang Jumaat suruh sembahyang hajat, tengok dekat belakang tinggal berdua, kadang bertiga ni. Bukan dekat sini, sini tak, sini penuh. Tapi memang betul, dia ada jantan. Kalau tuan-tuan tengok kat belakang, itu pendek-pendek je. Baca Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, baca Fatihah, Qul huwallahu ahad, tasbih tu, ya, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin, 11 kali je tu. Bukan 22, bukan 33. Itu pun tak nak buat juga, macam mana ni? Tangan nak dirotan. Minta sikit aja masa untuk kita bermunajat, meminta pertolongan kepada Allah. Nanti tuan-tuan, kita bila mungkin kita tanya, engkau ni berapa masa 24 jam? Andim suruh sembahyang hajat tak nak pergi pula, tak nak ikut pula. Baca doa tak nak tadah pun, cabut dia, anggar cermin sampai pecah cermin. Kasut sampai tersilap pakai, sebelah kanan lain, sebelah kiri lain. Allahu Akbar. Dia belajar ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang baik. Jadi dia bawa daripada rumah selipar buruk, balik tuan-tuan selipar baru. Wah, bandanya dia belajar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, husnuzan tuan-tuan, kita patut ada untuk membaiki amal ibadat kita, amal-amal saleh kita, dan kita mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekian, satu perkara yang saya nak sebut sikit tuan-tuan, yang penghujung ni sebelum kita waktu isyak tuan-tuan, iaitu mandi wajib. Sebab tuan-tuan, hari ini kadang-kadang kita tak percaya tuan-tuan, ada orang tak pandai mandi wajib. Main pandai, mandi wajib tak pandai. Ya, kadang-kadang saya baru ni tuan-tuan 2 minggu lepas tazkirah. Ya, tazkirah dekat mana tuan-tuan? Penagih dadah. Dekat pusat pemulihan dadah dekat Taman Dahnia. 50 orang tuan-tuan. Dia ni kalau 50 orang ni tuan-tuan, dia kena datang tiap-tiap bulan tu selama 2 tahun, cek air kencing sebagainya. Kalau dia tak datang, dia kena sebat 3 kali, penjara tambah lagi. Subhanallah tuan-tuan. Saya kadang-kadang datang tengok, dia tegur, Ustaz, mana budak ni aku jumpa? Yang banyak-banyak 50, ada yang pakai tatu tuan-tuan. Allahu Akbar. Pakai tatu. Itu pastikan tuan-tuan, anak muda kita rantainya tu ada palang sari tak? Pastikan. Badan dia tu ada tatu ke tak ada tatu tuan-tuan. Kalau dia sembahyang belajar tinggi-tinggi dekat universiti tuan-tuan,
Kita ajak berjemaah di masjid ke berjemaah dengan kita di rumah, di tanda. Tengok-tengok dia sembahyang depannya ada batu kabara, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada batu depan tempat sujud. Baik hari tak bawa batu kat sini ni. Kalau ada batu kacau juga, tuan-tuan. Allah. Betul, tuan-tuan. Batu depan sini dia kata. Kahwin, tuan-tuan, 3 bulan. Allah. Allah. La ilaha illallah. Allah. Innaka sallallahu. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sikit sentuh tuan-tuan tentang mandi.
Saya nak sebut sikit bersetubuh atau meniwat, sama ada manusia atau binatang. Kalau suami isteri tu biasa orang tahu mandi wajib. Tapi kalau dia berzina, dia mandi wajib tak kan? Kalau dia berzina, dah tentu berdosa. Lepas tu tuan-tuan, dia tak mandi wajib, dia menanggung hada besar. Sembahyangnya tak sah, sebagainya tuan-tuan. Pegang Quran jadi haram tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan, bagi anak muda, orang kata berjima atau bersetubuh dengan manusia je, dengan binatang pun mandi wajib tuan-tuan. Dia tengok kucing, tengok kambing, dia kerjakan kambing tu tuan-tuan, mandi wajib tuan-tuan, sama ada keluar mani ataupun tidak. Begitu juga tuan-tuan, bagi anak muda, dia masuk dekat bilik air, dia pakai sabun, keluar air mani, dia tak mandi wajib, dia nanggung hada besar tuan-tuan, sembahyangnya tak sah apa sebagainya. Okey, lagi satu tuan-tuan, saya nak sebut tentang haid. Saya cepatkan sikit tuan-tuan. Haid ni tuan-tuan, darah yang keluar pada perempuan, rahim perempuan yang sampai umur paling tidak pun 9 tahun Hijriah, dan sekurang masa datang haid itu sehari semalam, biasanya 15 hari 15 malam, biasanya 5, 6 dan 7 hari. Orang tak tahu tuan-tuan, bila masuk 16 hari itu darah haid. Bukan, itu darah istikhadah. Dia wajib mandi, dia kena tampal benda tu, farat tu, kemaluan perempuan tu dengan kapas, dan dia ambil uduk, satu uduk untuk sembahyang itu. Ni kena fahamkan tuan-tuan. Budak tu bohongkan bapaknya, saya datang haid 20 hari dah. Bapaknya, iya ke? Ya, ni tengok darah ni ada ni. Rupanya tuan-tuan, itu bukan darah haid, itu darah istikhadah. Satu lagi tuan-tuan, saya nak sebut. Perempuan masuk waktu sembahyang pukul 1:10, kata waktu zuhur. Pukul 2 dia masih suci, pukul 3 dia masih suci, dia tak sembahyang lagi. Tiba-tiba pukul 3:30 dia datang haid. Itu kena qada sembahyangnya bila dia dah bersih nanti. Sebab dia melambatkan waktu sembahyangnya. Dan sebelum tu ia suci. Dia tak datang haid, tapi dia melambatkan sembahyang. Tengok waktu datangnya haid itu tuan-tuan. Kebanyakan orang bila datang haid itu terus tak sembahyang. Tengok waktunya. Okey, satu lagi tuan-tuan saya nak sebut kepada tuan-tuan. Dia tak boleh duduk dalam masjid, majlis ilmu ke, yasin ke, majlis dengar ceramah haji ke umrah, duduk dalam masjid. Nikah waktu zuhur sampai waktu asar. Bila suruh sembahyang asar, saya uzur, tapi dah duduk dalam masjid walaupun tidak menitik darahnya, pun haram tuan-tuan, berdosa besar. Ni saya nak ingatkan tuan-tuan, perkara ini macam mudah macam senang. Satu lagi tuan-tuan, darah nifas ni dia 40 hari 40 malam yang biasa. Selewatnya 60 hari 60 malam. Kalau dia 61, 62, itu bukan darah haid, bukan darah nifas, itu darah istikhadah, darah penyakit, darah kotor. Dia wajib sembahyang. Okey, satu lagi tuan-tuan, ini kena tahu juga ni. Perempuan yang datang haid, ataupun dia bernifas ke tuan-tuan, perkara yang diharamkan untuk melakukan iaitu bersetubuh atau berseronok dan bersedap-sedap dengan suami. Kalau dengan orang lain pun sama juga. Istimta di kawasan antara pusat hingga lutut. Channel dia pusat hingga lutut. Kalau bahagian dada ke atas tak ada apa-apa ni, kau nak apa ke buat dah. Tapi antara pusat hingga lutut tak boleh pegang-pegang, tak boleh tepuk-tepuk, tak boleh dikunyih-kunyih apa ke tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Tapi orang ni tuan-tuan kadang-kadang dia tak tahu. Dia pegang-pegang tuan-tuan, haram hukumnya tuan-tuan.
Dia pegang-pegang, pegang dekat punggungnya tuan-tuan. Yang dah kahwin kadang-kadang tak tahan. Yang baru kahwin lagi tak tahan Den. Aku nak pegang-pegang aja kata dia. Rupanya haram pegang tuan-tuan. Berseronok pun tak boleh. Bagian lain tak apa. Bagian pusat ke atas tak apa. Lutut ke bawah tak apa. Kaki, pegang-pegang kaki tak apa tuan-tuan. Tapi janganlah tuan-tuan ada pusat. Berhati-hati tak baik tuan-tuan. Itu saya nak ingatkan tuan-tuan. Jadi Tuan Haji Ibrahim Harun, kadang-kadang orang tak tahu kadang-kadang benda ni. Betul. Satu lagi tuan-tuan, orang yang datang haid atau nifas boleh masak tak? Boleh tuan-tuan. Dia boleh sembelih binatang tak? Boleh tuan-tuan. Dia nak sembelih kambing ke lembu ke. Tapi sebaik-baiknya biarlah cari laki-laki yang tak berhadas. Itu yang sebaiknya. Lagi satu tuan-tuan, ni hari Jumaat. Malam Jumaat sunat dia sunat apa tak tahu lah, Hanim tahu lah. Jadi tuan-tuan, kita kadang-kadang pakai kain-kain tu tengah sembahyang Allah. Aku malam tadi bersama dengan isteri. Cepat-cepat batalkan sembahyang. Keluar tuan-tuan. Orang sebelah tengok bohani, ya apa bohani? Rupanya dia tak mandi wajib. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, satu lagi nasihat saya pada anak-anak muda. Kalau nak mandi tuan-tuan, mesti ratakan air sekian tubuh badannya. Jadi mandi jangan berdiri. Cangkung, masukkan air ke dalam kubul, anggota hadapan dan belakang. Kadang-kadang kita mandi berdiri je. Masuk tak? Tak masuk. Zaman dulu kalau mandi dekat perigi, dekat sungai, betul tak? Dekat air parit. Sekarang ni nak mandi dekat tu, bau masam airnya. Jadi tuan-tuan, saya nak ingatkan diri saya, diri anak-anak tuan-tuan yang ada depan saya ni. Biarlah kita ikut hukum syariat, ikut hukum ibadat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu fiqh. Sebab tuan-tuan, kita takut nanti kita menanggung hadas besar selama-lamanya. Jadi cukup sampai ini tuan-tuan, mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan sikit apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk diri saya dan diri tuan-tuan. Dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat beramal dengan ilmu yang kita dapat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbu 'afwa anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm فَإِنَّهُ وَنَصْرًا وَنُورًا وَبَرَكَةً وَهُدًى. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.